kelebihan sabar terhadap ujian dalam hidup kita ini, walaupun kita berada di posisi mana pun pada diri kita. Dalam hidup kita ni, kita diajar supaya menjadi manusia yang bertahan dengan setiap ujian di atas dunia ini, sampailah kitanya diangkat darjat kita waktu mana kita berada di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqna bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin, amma ba'd. Jemaah sekalian, kita masih lagi dalam membicarakan tentang mengenai kelebihan sabar terhadap ujian dalam hidup kita ini, walaupun kita berada di posisi mana pun pada diri kita. Dalam hidup kita ni, kita diajar supaya menjadi manusia yang bertahan dengan setiap ujian di atas dunia ini, sampailah kitanya diangkat darjat kita waktu mana kita berada di akhirat nanti. Itu kesan daripada kitanya diajar bertahan ataupun sabar dengan setiap apa yang ditulis oleh Allah untuk diri kita, yang perlu kita lalui pada diri kita ini. Bila kita boleh tahan dan kita boleh sabar dengan setiap ujian-ujian kita ini, Allah akan angkatkan darjat, naik kedudukan kita lah. Di antara kedudukan yang mudahnya ialah kitanya boleh masuk syurga dalam keadaan yang cepat dibandingkan dengan orang lain. Itu di antara kelebihan besar pada kita. Kerana bila berada di padang mahsyar nanti, satu masa yang panjang dan lama. Panjang dan lama ni menyeksakan. Para hadirin sekalian pergi ke hospital, para hadirin sekalian tunggu lama je nak jumpa doktor. Kadang-kadang kita rasa sakit, bertambah sakit dia panggil. Kerana kitanya terpaksa tunggu lama doktor untuk kita nak jumpa. Demikian juga kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar ni belum lagi masuk neraka ataupun belum masuk dalam syurga tu, lama sangat di padang mahsyar. Lalu bagaimana untuk kita dapat masuk syurga ni cepat? Salah satunya kita bertahan di dunia ni dengan ujian-ujian yang kita lalui di atas dunia ini. Masuk bertahan tu apa dia? Kitanya sabar dengan setiap keadaan yang Allah tulis untuk diri kita. Kerana tidak ada apa pun yang berlaku pada diri kita ni illa kataballahu lak. Memang Allah dah tulis dah untuk diri kita. Oleh yang demikian kitanya sabarlah, bertahanlah dengan keadaan yang Allah jadikan pada kita dalam keadaan apa pun pada diri kita ini. Hari ini kita sambung berdasar pada hadis inilah. Dipanggil orang yang masuk dalam syurga Allah itu. Diriwayatkan pada hari kiamat, menyerulah para penyeru. Dengar suara, di mana para hamba-Ku yang mentaatiku dan memelihara janjiku. Dia akan dengar suara. Mana orang yang mentaati aku dan memelihara segala janji dengan aku, sedangkan mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Siapa yang memelihara janji ni? Orang yang membenarkan setiap yang disuruh oleh Allah dalam hidup dia. Maknanya kita ni jaga solat, misal contohnya. Jaga aurat. Walaupun kita tak pernah bertemu dengan Allah, tapi kita baca perintah dia dalam Al-Quran Karim. Bila kita baca perintah dia tersebut, menyebabkan kita ni dalam keadaan yang kita ni membenarkan janji-janji dengan Allah SWT. Lalu mereka lalu berdiri dengan wajah seperti bulan purnama. Disebutnya, mereka bangun seperti bulan purnama ataupun bintang yang berkilauan dengan menaiki tunggangan kemuliaan daripada cahaya yang talinya daripada yakut merah.
Tu. Tali yang permata yang warna merah. Permata yang indah lah. Tali yakut yang warna merah yang menerbangkan mereka di atas kepala lautan manusia. Naik. Ni bukan cerita kereta terbang ni, tidak. Yang menerbangkan, yang disebut dengan orang yang dianya berdiri dengan seperti bulan purnama atau seperti bintang yang berkilauan dengan menaiki tunggangan kemuliaan daripada cahaya yang talinya daripada yakut merah yang menerbangkan mereka di atas kepala lautan manusia sehingga mereka sampai di hadapan arasy Allah. Ni orang-orang yang macam mana ni? Yang cantik macam bintang-bintang bulan dalam keadaan yang indah ni, kerana dianya memelihara segala janji dengan Allah SWT. Sampai di hadapan arasy, Allah Ta'ala berfirman pada mereka, kesejahteraan bagi para hamba-Ku yang mentaatiku dan menjaga janji sedangkan mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Allah sebut terus, sejahteralah ke atas kamu kerana kamu ni jaga perintah-perintah aku sepanjang hidup atas dunia dahulu. Walaupun kamu tak pernah bertemu dengan aku. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Kita ni walaupun kita ni tak pernah pun kita tengok semua kuasa-kuasa Allah dalam hidup ini. Kita tengok kebesaran Allah. Tapi kita ni jaga perintah Allah, jaga syariat Allah dalam hidup kita. Jangan langgar, jangan berani nak lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini sendiri. Aku memuliakan kamu semua, mencintai kamu semua dan memilih kamu semua. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku memuliakan kamu. Bukan sekadar memuliakan kamu, mencintai kamu semua dan memilih kamu semua. Allah Subhanahu Wa Taala sebut begitu. Pergilah dan masuklah ke syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan demikian insya-Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut masuklah syurga tanpa hisap, pada hari ini tidak ada kebimbangan dan kesedihan buat kamu semua. Maksudnya nak masuk syurga tanpa hisap ni, para hadirin sekalian ingat kan? Dulu kita sebut ada beberapa syarat-syarat dia. Syarat-syarat nak masuk syurga tanpa hisap banyak kan kita sebut sebelum daripada ni. Salah satu syaratnya orang nak masuk syurga tanpa hisap ialah dia memegang janji dia dengan Allah di atas dunia. Maknanya dia tak lawan. Segala perintah Allah dia jaga. Bila kita boleh jaga perintah Allah sepanjang kita hidup di atas dunia ini, jaga je perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lalu peluang kita masuk syurga tanpa hisap dan diazab oleh Allah ni terlalu mudah untuk diri kita. Jagalah. Maksudnya anda sebut pada jemaah sekalian, kita ni kena as-sidqu. As-sidqu ni yang anda tengah kuliah di masjid negeri sekarang ni. Salah satu perkara yang perlu ada pada diri kita ni, membenarkan setiap apa yang disuruh oleh Allah pada diri kita. Jangan kita lawan. Kalau kita lawan, bila kita lawan, maka kita ni tidak dianggap orang yang menunaikan janji dengan Allah. Jangan kita cuba untuk lawan perintah Allah. Cuba-cuba untuk tinggal solat. Cuba-cuba minum arak misal contohnya. Cuba-cuba dalam hidup kita ni terlibat dengan maksiat. Bila kita cuba-cuba begitu, habis janji kita dengan Allah. Maknanya kamu ni pengkhianat dengan dia. Kamu khianat. Janji kita bila kita keluar daripada perut ibu kita tu kan, genggam je tangan kita ni. Kita genggam tangan kan. Tak ada seorang pun yang keluar-keluar tu tangan dia terbuka kan. Bila keluar ini. Kenapa tangan tergenggam? Kerana kita berjanji dengan Allah. Masih lagi janji dengan Allah. Janji dengan Allah tu kita menangis. Menangis kita bila kita keluar daripada kandungan ibu. Ada yang keluar-keluar ketawa. Tak ada lagi sakat ni dia panggil. Keluar-keluar tu semua menangis. Bila menangis aja, kita ni kenapa menangis? Kerana kita tengok alam ini. Rasa tak kuat kita nak melaluinya. Arwah ayah kita pula azan dekat telinga kanan kita. Menguatkan jiwa kita. Tiap-tiap hari pula, di setiap masa kita diperdengarkan azan. 5 kali sehari kita dengar azan. Tiap-tiap hari. Kenapa kita diperdengarkan azan ni? Nak suruh kuat. Ingat, kamu ada janji dengan aku. Kamu ada janji dengan aku. Janji ni, kita tak lawan janji yang kita telah ikatkan diri kita dengan Allah. Maknanya kita janji apa dia? Janji untuk kita sampai kita mati bersyahadah kepada Allah. Itu dipanggil janji kita. Sampai hari ni kan, dalam hidup kita ni kita bertahan dalam hidup kita. Janji yang kita janji semenjak daripada kita kecil ataupun kita akil balik, sampailah kita mati, kita tak lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Ni yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada orang ni tidak ada kebimbangan dan tidak ada kesedihan buat kamu semua. Bila sebut saja begitu, lalu mereka melintasi sirat seperti borak yang memecut. Lalu sirat tu laju macam borak yang memecut. Sekelip mata, cep sekali. Laluan sirat tu, padahal sirat tu menakutkan dan menggerunkan. Tapi oleh kerana kita jaga perintah Allah atas dunia ni, kita bertahan dengan apa yang kita lalui dalam hidup kita ni. Tak ada kita ni kan, dalam hidup kita ni ada juga masa dia panggil geram. Geram tu ada pada diri kita kan. Geram bila kita nak buka puasa kan, geram ambil je buah kurma tu, geram je nak masuk. Itu misal contoh geram. Geram nak buat benda tertentu dalam hidup kita. Kan kadang-kadang orang bagi salam, Assalamualaikum tu, kita rasa geram je nak keluar terus. Dia panggil demikian. Bukan geram nak marah, tapi geram tak sabar dia panggil. Yang ni dia ada dalam diri kita ni, perasaan kita demikian. Geram tak sabar nak buat yang kalau kita buat juga dosa dia panggil. Kalau kita buat juga berdosa. Jadi kita boleh tahan kegeraman kita tersebut. Maknanya diri kita ni ada kadang-kadang kita nak, aku buatkan. Dia panggil. Aku buatkan tu yang menyebabkan kita ni jadi tak sabar dalam perkara macam. Bila kita sakit, misal contoh. Bila kita sakit kan, bila dalam keadaan kita sakit ni, sakit yang amat sangat, kita bila orang bagi tahu pada kita, pergi jumpa dengan Tok Bomoh ni, Tok Bomoh Kelapa ni hebat misal contohnya. Kita sebut, kita pun rasa pergi jugalah. Tu dipanggil kegeraman nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Ada pada diri kita demikian. Dalam hidup kita, anda buat contoh, dalam kadang-kadang dalam keluarga sendiri. Bila diganggu oleh syaitan ni kan, syaitan ganggu keluarga kita. Kita ni, bila kita baca ayat Quran tu nampak, dia tu memang kena gangguan begini. Geram juga nak bunuh jin ni. Segeram. Bila kita sebut ada jin, kau buat macam ni, kau buat macam ni. Engkau buat macam ni, engkau ganggu rumah tangga aku misal contohnya. Kamu ganggu keluarga aku misal contoh di saat ni. Geram kita, aku bunuhkan. Tapi ingat, guru kita pesan, jangan bunuh jin. Kalau kamu bunuh jin, sama kamu bunuh manusia yang lain. Dia jadi demikian. Jangan bunuh. Jin ni pun ada hak juga. Dia sama kita bunuh orang juga. Kalau kita bunuh jin, boleh pun kalau kita nak bunuh. Adalah kaedah-kaedah bunuh, anda tak nak ajar, kan ramai pula yang buat. Nak sebutnya, kita ni, kalau kita ikut geram kita ni, geram sungguh. Rasa kecil je dia panggil. Geram dia panggil. Kegeraman kita tu, kamu kena banyak bertahan di atas dunia. Jangan langgar. Geram kita. Jemaah-jemaah pun kadang-kadang kan geram dengan suami dia panggil. Geram dengan suami. Telefon tak angkat ni saya contohnya. Geram juga nak hempas telefon. Kita yang ni yang anda maksudkan, yang jarang diulas oleh orang. Yang jarang orang nak sebut tentang benda ni. Dalam hidup kita ni, bila kita kena keadaan yang begitu, kita kena bertahan. Bertahanlah dalam hidup kita ni. Nak marah, ada orang kan, dia naik jalan raya, dia nak cepat, tengok jam jalan. Dia nak kepot, waktu tu, dia nya kapal terbang nak kena boarding tadi. Dia nak kena boarding lah. Tiba-tiba dia atas jalan lagi. Masa tu dia rasa geram yang amat sangat. Yang tu nak kena tahan. Yang anda maksudkan di sini. Yang tu kita kena kawal. Astaghfirullahalazim. Dalam diri kita ni. Kita dengan anak kita kan. Ramai mana orang kita ni jadi cepat nak geram dengan anak. Dah pesan dah. Jangan berlari. Berlari juga. Dah berlari tu jatuh pula. Jatuh. Kena pula pasu yang kita sayang pula tu. Allah geramnya kita ni. Dalam diri kita tu, rasa nak angkat tangan. Nak angkat tangan tu lah, ping terus. Kita ni. Tapi, boleh tahan tak waktu tu? Kalau kita boleh tahan yang tu, yang ni lah kita dapat. Yang di antara benda yang kita dapat apa dia? Dapat yang disebut dengan lalu melintasi sirat seperti borak yang memecut. Lajunya kita. Ni maknanya kawalan diri kita kan. Geram ni, ialah anda sebut banyak kali kan pada diri kita. Kita ni nak cepat, datang cepat, duduk.
Allah, ustaz tak sampai lagi kita sebut. Geram kita dengan ustaz ni. Nak sebutnya. Nak marahnya kita. So, ustaz masuk tu senyum ustaz, senyum. Nak sebutnya. Nak geramnya. Tak usah nak ceritalah kita ni. Nak sebutnya pada diri kita. Hidup kita ni ada je benda yang kita kalau kita boleh tahan yang tu, maknanya kita dapat masuk dalam syurga secepat mungkin. Tu yang dalam diri kita ni. Allahu Akbar. Susah para sekalian dalam mendidik hati. Dalam mendidik hati ni tak mudah. Jadi kita ni nak membetulkan jiwa kita ni. Lalu dibukakan pintu syurga untuk mereka. Dibukakan pintu syurga untuk mereka ni. Sementara itu, manusia lain sedang diri di padang mahsyar. Yang untungnya, kita dah sampai dah di nak masuk syurga ni, dia ada satu kawasan landing, kawasan besar. Sebagaimana kita masuk sebuah negara, kita tak akan masuk terus dalam negara tersebut. Dia ada tempat terminal terlebih dahulu. Demikian juga dalam syurga. Dalam syurga ni, kita tak terus lepas titian sirat, masuk terus syurga tak. Allah buka dulu pintu syurga. Waktu mana buka pintu syurga, bunyi engsel dia tu, bunyi engsel pintu syurga tu, indah tak boleh nak cerita. Sedapnya kita dengar tu, ni dia dipanggil kita menari-nari di depan pintu syurga tu, tak boleh nak sebut. Kalau para hadis kan baca dalam hadis Rasulullah cerita kan, orang yang nak masuk syurga ni, dia tak masuk terus. Dia tengok dulu, dia pandang diri dia tu. Dia tak terus untuk dia nak terus masuk tak. Tapi dia akan berputar-putar, berpusing-pusing depan pintu syurga tu dalam keadaan keriangan yang amat sangat. Ni nak sebutnya indahnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis Rasulullah cerita macam tu. Kemudian ada anak sungai lagi. Nak masuk syurga tu kena lintas satu lagi anak sungai. Dia anak sungai itulah dipanggil Al-A'raf yang sedang tunggu. Al-A'raf tu, dia tengok orang yang Al-A'raf ni, dia tak boleh masuk syurga, Allah elakkan dia ke Al-A'raf. Dia duduk tempat yang tinggi sikit. Kemudian, dia pun tengok je ahli syurga. Dia tengok, kalau kawan-kawan dia yang dia kenal, dia akan panggil terus. Kamu tak kenal aku ke? Aku, tapi aku tak lepas. Aku tak lepas, aku duduk di sini. Disebut demikian. Ni Al-A'raf. Yang ni, bila Allah buka je pintu syurga tu, nampak yakut-yakut, nampak dipanggil mutiara-mutiara lazuli yang indah. Yang Allah jadikan susunan, Allah tak boleh nak sebut. Rasulullah sebut, dalam syurga tu nampak dah bilik-bilik yang bergantungan. Bilik-bilik yang bergantungan tu, istana yang bergantungan di udara, di awang-awang. Yang disediakan oleh Allah untuk setiap di kalangan ahli syurga Allah SWT. Cantik. Kalau kita baca bilik-bilik dalam syurga Allah ni, dalam syurga Allah tu, indah-indah yang tak boleh nak dibayang. Allah cerita, dalam hadis Rasulullah sebut, orang kita kat luar nampak yang kat dalam nampak kat luar, tapi orang yang ahli syurga tu je nampak. Dia tidak kata semua orang nampak dalam syurga. Lepas orang yang nak masuk tu je boleh nampak. Orang lain tak nampak benda apa yang sedang berlaku dalam setiap bilik-bilik dalam syurga Allah. Bergantungan di awan-awan itu berbeza di atas darjat masing-masing. Tak boleh nak sebut kalau perhatikan baca buku yang terbaru kan, Syurga Ganjaran Terindah tu, perhatikan akan rasa nikmat yang amat sangat. Itu ada kan yang baru keluar buku Syurga Ganjaran Terindah tu. Nanti insya-Allah kalau kita panjang umur kita ni, kita sampai habislah kitab ni akan sampai juga bab tersebut insya-Allah. Kalau sampai umur kita lah. Kemudian lepas sementara itu manusia lain sedang diri di padang mahsyar. Orang lain sedang sibuk di padang mahsyar. Tapi kita dah di sini dah. Dengan syarat apa dia? Di atas dunia tu jaga yang disebut dengan janji-janji dengan Allah. Jaga diri kita ni, jaga betul-betul. Kita ni jangan tunggu aku ni tak ada peluang dah kot kerana aku tak belajar luar negara. Aku ni tak ada peluang dah kot kerana aku tak jadi ustazah. Aku ni
Tak ada peluang kok kerana aku ni orang kampung biasa. Tak. Sebenarnya siapa pun di kalangan kita Allah sedang membuka peluang untuk ke syurga Allah. Jadi oleh kerana kita ni Allah sedang buka peluang ni, jangan kita lepaslah untuk diri kita. Biar kita salah seorang di kalangan mereka tersebut. Sebab tu dalam doa kita sebut waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tolong jadikan aku di kalangan orang yang bertakwa tu, akulah pemimpinnya ya Allah. Tersebut demikian. Maknanya kita sedang berusaha diri kita sekarang. Usaha kita dengar je kuliah, perhatikan dengar kuliah, perhatikan susun balik diri kita. Kerana hidup kita ni berbeza-beza. Dalam hidup kita, memang betul kita datang sini nampak sama saja. Tapi bila kita pulang ke rumah kita, kita berbeza. Tak sama dah di kalangan kita. Ataupun di sisi Allah, di kalangan kita ni Allah pandang lain, tak sama di antara satu sama lain. Oleh demikian kita ni berusaha untuk jadikan diri kita ni biar sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara demikian pada kita ni. Mereka saling berkata, wahai golongan, kamu anak fulan, anak fulan. Ketika itu dikatakan pada mereka oleh penyeru, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Di waktu itu, sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam keadaan syughulin fakihun. Kesibukan mereka dalam keadaan mereka ni macam sukanya mereka fakihun. Fakihun ni mereka ni bergembira dalam keadaan bersukaria nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ashabal jannah al-yawma fi syughulin fakihun. Dalam syurga tu tak ada dah rasa sedih, rasa kecewa, tak ada langsung. Allah dah buang semua perasaan-perasaan demikian. Syughulin fakihun. Sibuknya mereka dengan fakih ni kalau kita nak sebut buah-buahan. Makan, minum, tidur, bangun. Mereka-nya digembirakan saat mana dalam suasana mereka dimasukkan dalam syurga Allah. Al-Mayanishi Al-Quraishi Umar bin Hafas daripada hadis Anas bin Malik daripada Nabi SAW baginda bersabda, pada hari kiamat datang para periwayat hadis yang memegang tempat tinta. Periwayat hadis ni siapa dia? Orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu periwayat hadis. Dan mereka inilah dianggap orang yang ahlul hadis hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tempat kita ni yang mengaku pakar hadis tu mengarut je. Mengarut je. Dia tak riwayat pun hadis. Orang kita ditipu begitu je kita. Jadi dia nak menipu kita jadi demikian. Dan orang kita ni, dan anda tegur banyak kali kan, ada di kalangan kita ni, dia pergi sibuk dengan hadis saja. Dia tak sibuk dengan Al-Quran kan. Tak betul dalam hidup kita. Hadis ni menerang pada Al-Quran. Itu cara demikian. Yang meriwayat hadis ni, mereka ada Al-Quran. Bila mereka ada Al-Quran, baru mereka meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu periwayat hadis. Mereka akan pegang tinta, lalu Allah Ta'ala memerintahkan Jibril alaihissalam untuk datang dan bertanya pada mereka. Pegang tulis pen, senang cerita. Di waktu itu, malaikat Jibril datang, tanya pada mereka. Lalu Jibril alaihissalam datang pada mereka dan bertanya pada mereka. Maka mereka menjawab, kami periwayat hadis. Kami orang yang meriwayatkan hadis. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, masuk kamu ke syurga kerana apa yang kamu lakukan sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pada mereka ni sendiri, Rasulullah cerita ni, Rasulullah kata, kerana kamu menyampaikan apa yang aku telah sampaikan, maka di waktu ini kamu masuk dalam syurga. Ini peluang untuk orang yang masuk syurga tanpa dihisap oleh Allah. Salah satunya menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kena belajar lah. Maksudnya orang yang tahu betul-betul. Dia orang yang nak tahu tentang hadis ni, dia mesti tahu dulu Al-Quran. Ingat dulu Al-Quran. Baru lepas pada dia tahu tentang Al-Quran, baru datang pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu prasyarat utama. Anak sebutnya, jangan kita kalut dengan hadis terus. Quran entah ke mana dalam hidup. Quran baca pun tak betul. Ada di kalangan kita yang mengaku hadis, tapi Quran pun tak tahu. Baca pun salah. Nak sebutnya gambaran kamu, hadis apa dalam hidup kamu? Kalau Quran pun kamu baca salah. Dalam hidup kita ni, Quran tu dahulu mesti utama. Lepas pada Quran, baru datang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
turutan dipanggil demikian. Orang-orang yang jaga, dia boleh jaga Al-Quran. Confirm dah. Yang kedua, dia jaga pula hadis Rasulullah. Sampai pada Rasulullah. Dia ni sebarkan yang Rasulullah SAW sebut. Yang Rasulullah ajar tersebut. Lalu dalam keadaan demikian, dia ni di antara orang-orang yang menjaga periwayatan hadis Rasulullah masuk dalam syurga tanpa dihisap dan diazab oleh Allah. Nah, ni kita cerita orang-orang yang masuk syurga ni, masuk syurga dan dia sabar dalam ujian-ujian ini. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, pada hari kiamat diletakkan mimbar daripada cahaya yang di atasnya ada kubah daripada mutiara. Tak boleh nak sebutlah macam mana cantiknya yang digambarkan itu. Kemudian penyeru-penyeru lalu akan ditanya, di manakah para ahli fiqh? Ahli fiqh maksudnya orang-orang yang terlibat dengan ilmu-ilmu fiqh. Dalam hidup kita ni para haniskan, dia ada 2-3 susunan atur ilmu. Kan? Pada diri kitanya. Lepas pada susunan atur, dipanggil akidah. Dipanggil. Kemudian, yang ni kita belajar tauhid. Para haniskan belajar tauhid. Macam mana nak menambahkan keyakinan dan sebagainya. Yang kedua, fiqh ibadah dipanggil. Ibadah ni, yang ni kita belajar fiqh. Belajar fiqh. Macam mana nak solat. Macam mana kita nak yang disebut dengan keluarkan zakat, berapa kadar dia dan sebagainya. Macam mana nak melaksanakan ibadah haji. Yang para haniskan pergi kursus umrah, kursus haji dan sebagainya. Yang kat sini. Yang ketiga, dipanggil akhlak. Akhlak ni belajar tasawuf. Belajar tasawuf. Yang dimasukkan dengan yang ni, mana orang yang pakar dalam ilmu fiqh. Dan kita fiqh, apa dia kita ni? Kalau orang tanya, kita ni fiqh apa? Fiqh mazhab Syafi'i. Kita berdasar pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpandangan begitu, kita pun ikut begitulah. Pada diri kitanya. Dia ada, dalam fiqh ni ada 4 mazhab dipanggil. 4 mazhab yang besar. Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Ni 4. Semua ni, semua pada diri kita ni, semua betul. Semua betul. Allah jadikan, kenapa kita kata kenapa jadi 4 macam tu? Kalau semua betul, kita sebut demikian. Jawabnya kerana nak bagi rahmat pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi ke Mekah kan, kadang-kadang kita tengok orang letak kain tudung tu begitu je. Kan kita kata, dia tengah tawaf. Kadang-kadang kita kata apa ni? Mazhab mana pula ni? Misal contoh. Kadang-kadang pada diri kita je. Kadang-kadang kita tengok dia berjalan tak pakai stokin pun. Orang perempuan kan, tak pakai stokin pun. Kita kata, Syafi'i kata kena tutup kan. Tak, dia kata, mazhab Hanafi kata kaki tidak jadi aurat. Mazhab Hanafi lah. Ana sebut banyak kali dah pada jemaah sekalian. Kalau jemaah tanya pada Ana kata, kalau yang muda-muda ni, tolong tutup kaki kita. Kerana orang tengok kaki kita tu orang geram. Senang cerita. Tapi kalau kita dah tua dah kan, orang tengok kaki kita macam tiang go je nampaknya. Macam tak ada, macam tiang elektrik je. Tak ada rasa apa, tak apalah. Boleh dah buka. Dia panggil, tak perlu dah nak pakai stokin. Tu beza dia panggil. Ini dia ada perbezaan lah. Dalam mazhab Syafi'i kita ni, bincang panjang. Sama juga bawah dagu ni kan. Bawah dagu ni. Kadang-kadang orang perempuan keliru kan. Tanya, bawah dagu ni aurat ke tak aurat? Perlu tutup ke tak tutup? Ada yang dia kata, kena tutup lah. Sebab kita semayang pun kita tutup kan. Ni sebut. Ada yang jawab, tak perlu tutup lah. Sebab tak ada seorang pun nak pergi dongak, letak kepala kat bawah. Ada pun begitu. Bila dagu ni kat bawah kan, jadi tak nampak dah. Jadi benda-benda macam tu dipanggil dalam hidup umat Muhammad ni, satu rahmat yang Allah kurniakan pada kita. Itu perbezaan ni. Kalau para haniskan tengok tahiyat kan, cara duduk tahiyat, yang mazhab Syafi'i lain. Kemudian ada yang duduk tegak gitu. Ada yang hulur kaki kat bawah. Macam contoh. Itu fiqh dia panggil. Ada madrasah hadis, ada madrasah ra'yu dia panggil. Madrasah ra'yu duduk tengah-tengah. Yang ni di Imam Abu Hanifah. Duduk je. Bila tahiyat akhir tu. Duduk tengah-tengah. Duduk biasa begitu. Tapi kalau madrasah hadis, dia silang turut ke bawah. Tu dia panggil demikian. Dalam kita belajar banyak lagi ilmu-ilmu agama ni. Yang kalau kita belajar, kita rasa Allah jahilnya aku gitu.
Dalam diri kita, kita akan rasa jauhnya aku. Tapi walaupun begitu, dia menjadikan satu rahmat pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita di Malaysia kita ni, kita tak nak orang kita jadi keliru. Lalu kita gunakan satu mazhab saja. Mazhab saja. Diasaskan dengan mazhab Syafi'i. Bila mazhab Syafi'i, jadi orang Malaysia kita ni semua belajar mazhab Syafi'i. Jadi tak timbullah masalah nak berkelahi. Sikit-sikit lagi orang akan berkelahi. Kalau kita sekiranya kita ni letak 4-4 mazhab ni panggil. Di kalangan kita macam salam dan sebagainya. Sentuh orang lelaki dan perempuan. Mazhab Syafi'i kata sentuh sengaja tak sengaja dosa. Batal sembahyang. Itu cara batal sembahyang. Mazhab Hanafi kata tak semesti. Mazhab Hanafi kata kalau sentuh kita dengan suami kita tersentuh. Dalam mazhab Hanafi dia kata tersentuh, kalau terangsang barulah batal. Kalau tak terangsang tak batal. Senang dalam mazhab Hanafi kita nampak, oh senanglah gitu. Sikit lagi kita kata saya pindah ke mazhab Hanafi dah pula Ustaz. Senang sikit, tak kena ambil sembahyang. Kena belajar dah, kena belajar. Belajar daripada awal dalam mazhab Hanafi. Untuk kita nak ikut kita, keluarga kita saja, tak apalah. Tapi untuk kita nak ajar pada orang lain, tak boleh. Nanti dia akan menimbulkan, dia panggil menimbulkan keraguan. Orang jahil. Orang kita bila jahil, dia cepat bertelagah di kalangan. Dulu-dulu kan ada pelajar-pelajar Universiti Al-Azhar yang belajar di Azhar, dia diajar mazhab ni. Mazhab-mazhab. Akhirnya, pensyarahnya rajih mazhab Hanafi. Pensyarah kata yang paling betul mazhab Hanafi. Dia pun pegang. Dia pegang dengan mazhab Hanafi. Balik ke rumah. Dia dah kahwin dah. Sentuh dengan isteri dia apa dia. Nak pergi semayang. Ayah mertua pula tok imam. Dia pun jadi tok imam. Ayah mertua tak semayang. Tak semayang dengan dia. Kenapa tak semayang? Kerana dia kata aku tengok engkau sentuh dengan anak aku tadi. Isteri engkau bergurau senda tiba-tiba engkau nak semayang jadi tok imam terus. Jadi berkelahi benda demikian. Ini punca apa dia? Punca kitanya tak faham dalam mazhab. Dalam suatu dia ada fiqhul muqarran, fiqh perbandingan di kalangan kita. Sebab tu hadis-hadis Rasulullah jangan diterjemahkan secara literal. Kerana apa dia? Hadis Rasulullah ni dia ada sebab wurudnya hadis. Sebab kenapa ada hadis ini? Mazhab Hanafi dia kata tak batal semayang. Sebab pernah Rasulullah tengah semayang, kaki Aisyah tu hulur ke depan. Rumah Rasulullah kan sempit. Tengah tidur, bila tengah tidur, Aisyah ni, Rasulullah semayang. Dia pun hulur kaki dia. Depan tempat sujud Rasulullah. Rasulullah bila nak sujud, Rasulullah tolak kaki Aisyah. Tolak kaki Aisyah tu. Aisyah kata dia pegang kaki aku tu. Kemudian Rasulullah sujud. Rasulullah bila ada halangan kat depan, dia tolak kaki tu, dia sujud. Aisyah kata, tak batal semayang. Kalau tidak, mesti Rasulullah berhenti ambil semayang balik. Itu pandangan. Jadi mazhab Hanafi kata ni, katanya Imam Syafi'i jawab balik. Dia jawab balik lah. Dia kata semayang tu semayang sunat, bukan semayang wajib. Dia jawab lagi. Tu dia akan timbul benda macam tu. Semayang sunat ni, kitanya tidaklah kata mazhab Hanafi dia kata, tak kira lah sunat ke tak sunat. Yang pentingnya Rasulullah tak batal semayang. Rasulullah tak tunjuk demikian. Jadi perbincangan alim ulama tu bincang panjang. Lepas tu mazhab Syafi'i pula dia kata Rasulullah tak terangsang. Sebab tu Rasulullah tolak tu. Lepas tu mazhab Syafi'i sebut demikian. Katanya mazhab Hanafi dia kata tak kira lah terangsang ke tak terangsang, yang penting Rasulullah sentuh. Aula mastumun nisa. Ayat yang disebut dalam Al-Quran, mazhab Syafi'i kata, Allah sebut, kamu sentuh perempuan. Aula mastumun nisa. Kamu sentuh perempuan. Jadi, oleh kerana kamu sentuh, mazhab Hanafi kata, bukan yang dimaksudkan sentuh itu sentuh, tetapi yang maksud sentuh itu setubuh. Dia jadi demikian pula. Ni yang perbincangan alim ulama dalam bincang demikian. Tapi, mereka ni walaupun tak setuju, tak betul pandangan kata begitu, mereka tak saling kafir mengkafir. Mereka tak saling untuk menerakakan orang. Mereka tak saling. Mereka kata, itu pandangan kamu. Kamu rakyatlah pandangan kamu. Pandangan saya. Jadi, kamu rakyatlah pandangan saya. Akhirnya, dua-dua dalam keadaan yang berlapang dada.
Macam doa kunut ni kan. Doa kunut. Dalam mazhab Syafi'i kita kata, doa kunut ni kena buat. Sunat yang muakkad. Yang ala disebut lagi. Kita hanya tiap-tiap pagi kena doa kunut. Kalau tak doa kunut, kena sujud syahwi. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi kata, tak semesti. Ada masa Rasulullah tak doa kunut. Ada masa Rasulullah doa kunut. Hanya masa tertentu saja yang Rasulullah doa kunut. Ini yang disebut dalam fiqh dipanggil. Walaupun sekalipun orang fiqh ni, bila begitu, kita ni jadi luas. Jadi luas hukum Islam. Bila luas hukum Islam, apa yang untung? Kita yang untung. Kita yang, orang yang mengikut ni untung. Kita dengar hujah orang ni. Kita dengar hujah yang ni. Lalu kita timbang pada diri kita untuk buat amalan dalam kehidupan kita. Tu kena belajar dipanggil. Lalu tanya siapa ahli fiqh. Kemudian tanya lagi. Di mana para imam, pemimpin-pemimpin, imam solat? Di mana para muazzin? Dipanggil. Mana imam? Mana muazzin? Dipanggil. Duduklah di atas mimbar daripada cahaya yang di atasnya ada kubah daripada mutiara ini. Tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi kamu semua pada hari ini. Sehingga Allah Ta'ala selesai menghisap antara dia dengan para hambanya. Tutup imam ni, di atas dunia ni, dia jadi rasa takut juga. Takut kena buang kerja. Tok imam kan? Takut tok imam sekarang ni. Tok imam pun dia tak mudah juga. Kadang-kadang dia tahu kita ni bawa benda yang betul. Tapi oleh kerana ada lagi yang besar daripada dia. Dia rasa ada lagi penguasa yang besar pada dia. Di waktu mana atas dunia, dia jaga tanggungjawab dia. Aku imam kan? Aku yang tanggungjawab. Bukan orang ni yang tanggungjawab pada diri dia. Ataupun orang ni kalau arahkan bertentangan dengan syariat, aku tak akan ikut. Benda yang demikian. Tapi oleh kerana kita ni, iaitu imam, kita pun dengar arahan, takut pada diri kita. Lalu, dalam keadaan sebegitu, kita nak jaga nasib kita ni, kita rela lawan perintah Allah SWT. Dosa di waktu itu. Rugi lah pada diri ni. Tapi kalau kita jaga betul-betul, imam kita jaga, muazzin pun sama juga Bilal. Bilal ni kadang-kadang, yang terbaru ni, kita dapati subuh sebenarnya 8 minit lambat lagi. Daripada masa asal kan. Jadi mana dia buat kajian, orang buat kajian. Sebenarnya dah masuk ke waktu subuh tu. Sebenarnya tak masuk lagi. Ada 8 minit lagi masanya. Untuk nak masuk waktu subuh. Dilewatkan 8 minit kan. Di Malaysia kita ni tak selaras lagi ni. Ada negeri kata, aku tak terima. Ada negeri kata terima. Macam Selangor ni. Selangor, tuanku arahkan terus. Buat, kata tuanku. Sebab dah masuk waktu tu lambat lagi. Rupa-rupanya. Bukannya dalam tempoh 8 minit ni. Orang buat kajian kan. Orang buat kajian anak-anak kita yang belajar di universiti ni. Dia kira, dia ukur. Tengok. Rupa-rupanya tak masuk lagi subuh kita. Macam mana? Yang lepas-lepas serah pada Allah lah. Nak qada balik tak mungkin. Pada diri kita. Berapa lama dah tak tahu. Siapa yang dia mampu qada, dia qada. Tapi yang lepas tu istihad yang lepas. Ambil kira istihad yang lepas. Manakala yang datang ni, ambil kira yang sekarang. Jangan ambil kira lagi yang lepas. Itu cara demikian. Jadi kita. Kemudian, Yazid bin Harun meriwayatkan daripada Adwad bin Abu Hamad, daripada Abu Sya'bi, daripada Abu Layla, daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, satu persoalan yang dipelajari seorang mukmin lebih baik baginya daripada beribadah setahun. Satu ilmu yang kamu dapat hari ni kan, jemaah-jemaah dengar banyak benda kan, banyak benda. Satu ilmu yang kita dapat tadi jauh lebih baik daripada kita beribadah selama setahun. Ilmu baru kan pada diri kita. Baru je, sebelum daripada ni kita tak tahu yang ni. Hari ni baru aku tahu. Hari ni baru aku tahu. Ilmu baru yang kamu dapat tu lebih baik daripada kamu beribadah selama setahun. Semayang sunat pada diri kamu. Maknanya, kamu pelajari. Kamu dapat yang tersebut pada diri kamu ini sendiri. Kemudian, dan kecerdasan yang baik adalah orang yang memerdekakan hamba-Nya. Siapa yang cerdik? Orang yang boleh merdekakan hamba. Merdekakan hamba-hamba yang ada pada dia daripada keturunan Ismail. Ni tanda orang cerdik. Kalau anda sebut
Siapa yang cerdik di kalangan kita? Orang yang boleh mengalihkan harta dia di dunia ini ke akhirat Allah sebelum dia meninggal dunia. Ni orang cerdik di kalangan kita. Sekarang ni, anda sentiasa sebut pada jemaah kan. Di antara perkara yang jemaah kena buat ialah tolong alihkan aset-aset kita di dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita masuk kubur seorang-seorang. Jangan simpan untuk dunia, jangan. Ramai orang kita ni, dia simpan, cari harta pandai, cari barang pandai di dunia. Tapi, bila dia mati, dia tertinggal barang dia kat dunia, dia masuk kubur seorang-seorang. Rugi dalam hidup kita. Alihkanlah diri kita ni. Tengok pada diri kita ni harta ada kan. Ambil harta kita tu, sedekah. Tu cara alih. Instrumen yang Allah jadikan. Sedekah, wakaf, zakat. Kemudian apa lagi? Hibah. Kemudian semua ni instrumen yang Allah jadikan untuk kita dapat balik barang kita ni yang kita ada di dunia ni di akhirat nanti. Para hadirin sekalian tengok jubah-jubah kita banyak kan. Dari tak lemari. Misal contoh. Tengok panggil anak menantu kita. Ambil lah jubah-jubah ni. Ambil ni jubah-jubah ni kata. Mama tak pakai dah ni kita. Nak tunggu sempit balik tak tahu bila ni. Kita sebut demikian. Nak tunggu kurus balik tak tahu bila. Kita panggil anak menantu kita tu. Bagi pada anak-anak menantu kita. Dah tak nak bagi pada orang. Bagi pada anak menantu kita. Paling tidak pun dapat pada keluarga kita. Ini cara kita. Bila kita sampai di akhirat nanti. Jumpa balik jubah kita tu. Jumpa balik. Jumpa balik. Sedang elok boleh pakai pula. Nak sebutnya demikian. Allah jadikan boleh pakai elok-elok. Pada diri kita. Kenapa dia? Kita dah sempat bagi waktu mana kita hidup. Barang-barang kemas kita ni kan banyak je. Barang kemas. Banyaklah. Misal contohnya adalah cincin 2-3 utas pada kita. Kita pun ambil cincin-cincin kita tu. Panggil anak-anak menantu kita. Panggil anak menantu kita. Ni mak nak bagi pada menantu mak ni. Ni nak bagi depan-depan anak-anak yang lain. Bagi. Misal contoh. Ataupun bagi senyap-senyap je. Bagi ambil. Untuk kamu. Ni bukan kamu curi ni. Ni mak bagi ni pada kamu. Bagi pada anak menantu. Menantu kita kan, kenapa mak bagi pada saya? Tak, ni kamu pun anak mak juga. Kita sebut demikian. Nanti kan adik-beradik lain nampak nanti kan. Kita kata tak, mak dah tulis dah. Yang ni mak dah hadiah. Untuk orang ni dah hadiah. Maknanya tak timbul pertikaian kalau mak tak ada nanti. Lagipun kita bukannya pakai semua pun. Kalau cincin-cincin yang kita ada tu kan, kita tak pakai semua dah. Kalau pakai pun seutas je. Bagi kita. Kalau kita pakai pun tak cantik-cantik lah. Kita kena faham benda demikian. Tak sama lagi dengan zaman mula-mula kita beli dahulu kan. Waktu mana kita beli dahulu, memang sesuai masuk jari kita tu. Kita begitu je tengok. Jari kita tu. Tapi sekarang, menyampah tengok ni. Kita je tak demikian. Kenapa dia? Dia tak sama dah dengan kulit kita dahulu dengan kulit kita sekarang. Kulit kita sekarang tu biar sedar diri sikit. Nak sebutnya, dalam diri kita tu, kita tengok tu, dalam diri kita tu, oleh demikian, daripada aku pakai sini, baik aku pakai kat sana. Aku pakai kat sana nanti jauh lebih cantik lagi. Bila? Umur 33 tahun balik. Nak masuk syurga nanti, Allah pakaikan balik semua perhiasan-perhiasan kita. Yang kita ada atas dunia, lebih indah daripada perhiasan dunia. Maknanya apa dia? Kita mengalihkan aset kita di dunia ke akhirat Allah. Sebelum kita sampai menghadap depan Allah. Biar waktu mana, kalau boleh waktu mana kita menghadap depan Allah tu, tak ada apa lagi yang kita tinggal di dunia. Tak ada dah. Semua kita gunakan untuk kerja Islam. Tak ada apa lagi. Hatta rumah kita tu, kita pergi terus ke masjid. Jumpa dengan AJ ke masjid. Panggil lawyer. Buat perjanjian terus. Saya, Tuan, kalau saya meninggal dunia, suami saya, isteri saya meninggal dunia, saya meninggal dunia, rumah ni jadi milik masjid. Jadi milik masjid. Sebab ada anak-anak kita, kamu jangan tuntut rumah ni. Jangan kamu berebut rumah ni. Rumah ni milik abah dengan ummi. Ni milik abi dengan ummi. Kamu jangan berebut. Kerana abi dan ummi nak ambil balik di akhirat nanti. Anak-anak kita tanya, habis kami nak tinggal kat mana? Kamu cari sendiri je. Kamu cari sendiri sebagaimana abi dan ummi cari dahulu. Kamu dah besar-besar semua kan? Kamu cari sendiri. Hidup dengan cara kamu. Ini cara nak sebutnya. Bila kita meninggal dunia, rumah kita ni
dah berubah jadi untuk masjid. Masjid pula ambil rumah ni, istihad. Siapa nak beli rumah ni? Siapa nak beli rumah yang milik orang Islam? Kemudian harga dia bawah daripada harga pasaran. Misal contoh, hari Jumaat umum. Yang menyebabkan orang datang berebut nak beli. Kemudian ambil duit tersebut guna untuk kerja Islam. Banyak lagi benda yang kita boleh buat. Ini kaedah menjana ekonomi Islam. Menguatkan ekonomi Islam. Mana kalau kita masuk dalam kubur, jumpa balik rumah kita. Tak percaya cuba try mati tak? Nak sebutnya, pada diri kita ni, jumpa balik. Ada rumah aku. Sempat aku infak sebelum aku meninggal dunia. Ni tak, kita meninggal dunia, rumah kita ni, anak kita berebut. Ui, dalam kubur, tunggu lah. Nanya yang amat sangat. Ni kalau kita boleh tengok orang dalam kubur mengelupur kan. Mengelupur sengsara. Kerana kita anak-anak ni tak selesaikan masalah dia. Kita tangguh je. Tangguh. Yang mak kita ni dah 7 tahun meninggal dunia. 7 tahun tu, tak selesai harta pusaka tu. Lagi itulah tak selesai dalam kubur. Sebab tu malam yang kedua tu, kena panggil dah adik-beradik. Dalam Islam ni dia kena panggil dah adik-beradik. Malam kedua, lepas pada ke bumi jenazah, hari pertama tak sempat. Misal. Hari yang kedua, panggil adik-beradik. Duduk, mesyuarat. Bincang terus. Bagi harta-harta. Tengah-tengah kita bagi tu, ada orang miskin datang. Orang ada keluarga-keluarga kita. Ambillah bahagian-bahagian tertentu sedekah untuk orang-orang miskin tersebut. Itu kaedah dalam Islam. Tapi orang kita tak. Hari kedua, takkan nak bincang dah. Kubur masih merah lagi. Tak. Orang dalam kubur tu, baru melalui dia. Masa perjalanan hidup di alam barzakh, dia nak suruh cepat-cepat terus. Tukar terus nama dia. Nama apa dia? Akaun yang disebut dengan akaun TMB. Pergi tukar terus. Akaun air. Tukar terus. Hari yang kedua tu tukar terus. Kenapa kena tukar ni? Dia baru meninggal dunia ni. Selagi mana nama dia, selagi itulah dia kena jawab dalam kubur. Jawab lah dia. Orang berhutang kan? Jadi berhutang. Dia dah masuk kubur tapi nama dia masih terhutang dengan dunia. Bila TMB nak dakwa, dia tak dakwa orang tu, dia tak dakwa nama tu. Kita pun tunjuk pada TMB, dah mati. Dah mati. 7 tahun dah mati. TMB kata kamu ni, maknanya orang mati tu berhutang dengan kami. Orang mati tu berhutang dengan. Kita pula, yang hidup ni pula, dia biar. Tak bayar dia. Dia kata biar TMB dakwa orang yang mati. Nak sebut tu contoh yang mudah. Kita jangan main-main dalam urusan ini. Kerana tak kesian ke kita orang meninggal dunia. Kesian kita pada mereka yang meninggal dunia ni. Kerana apa dia? Kerana orang meninggal dunia ni pula, dia tak kesian pada diri dia sendiri. Untuk dia nak alihkan harta dia sebelum dia menghadap di hadapan Allah SWT. Sebab tu anda kata, jumpa dengan lawyer-lawyer. Jumpa dengan pemegang amanah. Sebelum kita meninggal dunia ni, kita agak-agak siap-siap dah pada diri kita demikian. Ada hamba Allah. Dia anda tak kenal pun dia perempuan. Umur 40 lebih dia. Anda tahu-tahu KLSP telefon. Ustaz, ni ada hamba Allah ni. Dia telah, bukan KLSP, adik-beradik dia. Dia bila nak pergi ambil duit KLSP, tengok. Dia letak nama anak, Ahmad Dasuki bin Abdul Rahim. Untuk dibagi kepada sekolah lah senang ceritanya. Bagi pada sekolah. Dia kena letak nama. Jadi keluarga dia kata kami tak boleh keluar Ustaz. Dia kata kena Ustaz juga pergi. Anda pergi ke KLSP tengok. Oh betul. Tapi tak kenal pun orang ni. Orang perempuan ni. Kemudian dia ke Ampang. Dia meninggal dunia. Anda tanya apa lagi hutang dia. Dia tak ada hutang apa-apa. Tak ada hutang. Jadi ambil duit itu. Jadi kita ambil duit itu, bagi pada masjid. Buat masjid. Manfaat untuk diri dia meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah rahmatilah. Hamba Allah macam ni. Orang biasa je kerja kilang. Tak silap. Perempuan tu kerja kilang. Tapi ada Ana dengan Ustaz Ahmad Rizam. Dia letak nama. Dua-dua. Ustaz Ahmad Rizam tu Ana satu. Satu bahagian. Bahagi dua. Adalah 100,000 lebih duit. 100,000 tu, kita bagi dua, jadi tinggal 50,000 lebih lah. Gitu. Nak sebutnya, ada orang-orang yang dia ni, dia dah rasa dah, dia nak meninggal dunia. Kakak dia bagi tahu pada anak tu, dia kata sebelum tu, letak nama kami. Dia letak nama kami.
Setahun sebelum dia meninggal dunia, dia alih nama ustaz. Anak kata macam mana dia boleh tahu? Dia tak sebut pun nama mana pun. Dia tak pernah telefon kepada anak-anak sebut nama, nak letak penama ni. Tapi dia berjaya dia letak nama anak dengan Ustaz Ahmad Rizal. Dua orang. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan Allah jadi. Anak ambil je duit tu buat masjid. Buat masjid di Pulau Langkawi tu. Anak kata beli simen, beli tanah ni. Kemudian anak sebut pada orang yang beli tu, beli niat untuk hamba Allah ini. Untuk mereka tersebut. Kemudian disebut lagi. Ini kecerdasan. Orang yang menuntut ilmu, Rasulullah sebut. Disebut lagi. Siapa yang dia Rasulullah sebut dalam hidup ini, Rasulullah kata satu soalan yang dipelajari oleh orang mukmin lebih baik baginya daripada beribadah setahun. Kecerdasan baik adalah orang yang merdekakan hamba daripada keturunan Ismail. Orang yang menuntut ilmu, Rasulullah sebut. Belajar. Kita ni lah. Mudah-mudahan kita ni. Kemudian wanita yang taat pada suaminya. Mendengar elok-elok orang perempuan yang hidup dia dalam keadaan yang taat pada suami. Jangan tinggikan suara depan suami. Jangan naikkan suara kita tengking-tengking dengan suami, jangan. Orang lelaki tolong jaga mak ayah. Anda sebut banyak kali ni akhlak kita. Jaga mak mertua kita, ayah mertua kita. Mak kita, ayah kita. Manakala orang perempuan tolong jaga hati suami. Jangan sampai peringkat suami kita ni jadi dayus kerana takutnya pada kita. Bahaya demikian. Bahaya. Yang ni kena jaga juga. Ada orang lelaki sekarang ni, dia diistilahkan dengan istilah takut bini. Dia panggil. Istilah ni berlaku. Di kalangan orang lelaki ni. Orang lelaki borak ni benda ni. Tu takut bini dia tu. Takut bini. Kenapa takut bini? Kerana bini dia mencengkam dia. Yang ni lebih daripada dia jaga mak ayah dia. Ramai orang lelaki jadi begitu dalam hidup. Sehingga kan sanggup menipu terhadap mak ayah dia. Kerana semata-mata nak jaga hati isteri dia. Dia nak jaga hati isteri dia ni. Dia berjanji dengan isteri dia. Misal contoh ni cuti raya Cina ni. Nak pergi mana? Nak pergi sini-sini. Mak dia telefon, baliklah kampung. Kita nak buat kenduri lah sikit. Dia pun jawab, tak boleh balik mak. Tak boleh balik. Saya banyak kerja. Walaupun cuti saya tak boleh begini. Dia tipu. Dia tipu mak dia. Lalu dia kenapa dia? Dia berjanji dengan isteri dia nak bawa anak-anak ni berjalan cuti ni. Tiba-tiba mak dia suruh balik. Kalau dia balik, isteri dia akan tarik muka. Isteri dia tarik muka. Isteri dia akan kata apa dia? Jaga mak lebih pada jaga saya. Awak kahwin dengan mak je lah. Senang dia sebut demikian. Tak payah nak. Dia mula sebut benda-benda demikian. Jangan tarik muka. Jangan. Perhatikan kena jaga betul-betul yang tu. Kalau suami kita ni ada mak ayah. Ada yang disebut mak mertua, ayah mertua. Bagi tahu pada suami kita. Abang jangan dahului kami. Abang dahului mak ayah dahulu. Mak ayah tu besar dalam hidup abang. Kalau kita ni bertembung kan di antara mak ayah dan juga isteri, kebanyakan orang lelaki ni pergi jaga isteri. Kebanyakan orang lelaki ni pergi jaga isteri. Dia tak jaga yang disebut dengan mak ayah dia. Dia kata mak ayah dia, tak apalah adik-beradik lain ada lagi dia sebut. Dia cuba lepas pada adik-beradik lain. Padahal tu tanggungjawab dia. Padahal tu tanggungjawab dia. Kita pula tarik suami kita. Abang jangan bagi pada abang yang sulung tu. Ajar sikit abang sulung. Kita sebut demikian. Bagi pada yang tu. Kita pula demikian. Patutnya kita ni yang bagi sokongan pada suami kita. Abang bagi abang. Jaga ni lah peluang abang nak masuk syurga. Patutnya demikian. Tapi kita tak. Yang ni kena hati-hati. Lebih-lebih lagi. Katakanlah mak mertua kita, ayah mertua kita nak tinggal bersama dengan kita. Itu pun satu masalah. Saya nak sebut pada orang perempuan. Kalian yang lain bagus dah. Tapi dalam bab ni habis kalian. Gagal. Dalam hidup kita. Ramai mana orang perempuan yang dia cengkam suami dia. Cengkam suami dia. Dia sibuk dia. Telefon suami dia. Abang kat mana? Abang nak balik pukul apa? Abang kawan dengan siapa? Abang kawan dengan siapa ni? Dia tanya. Geram lah tu geram. Dia tanya soalan penuh kegeraman. Dia panggil. Nak sebut pada diri dia. Jangan demikian para hadirin sekalian. Kalau para hadirin sekalian buat macam tu, tertutup pintu syurga untuk kalian. Tutup pintu syurga.
dengan kalian-kalian dihumban ke dalam neraka Allah. Kita ni yang lain bagus dah. Sampai bahagian ni, out. Orang lelaki ni pula, anda sebut banyak kali. Perangai dia, orang lelaki ni, belum kahwin banyak mulut, lepas kahwin tak ada mulut. Dia simpan dalam hati. Dia pendam je perasaan dia. Pendam je. Hari ni kalau dia dengar ni, orang lelaki dengar, tu bagus Ustaz, bagus. Lama dah nak suruh bagi tahu. Hari ni baru Ustaz bagi tahu tu elok lah tu. Nak sebutnya demikian. Dia simpan. Memang begitu. Tapi dalam hati dia, ya Allah, aku ni habis dah aku ni. Amalan aku habis dah. Kerana jaga pada isteri aku ni lebih daripada aku jaga mak ayah aku. Habis pada diri dia. Terduduk dah dia. Dia terikat. Dia macam terikat dengan isteri dia tadi. Jangan pada hal sekian. Ni benda yang kita kena jaga sangat. Ana sebut banyak kali ni. Mana kalau orang perempuan belum kahwin tak ada mulut. Lepas kahwin mulut kat mulut. Mulut kat mulut. Mulut dia perempuan. Tu mesti lepas lama kahwin tu dia panggil. Belum kahwin mana ada mulut. Orang lelaki belum kahwin kan. Belum kahwin mulut banyak. Adik-beradik berapa orang dia tanya. Orang perempuan jawab teka. Pendek je dia jawab. Tinggal kat mana agak-agak. Ringkas je dia jawab begitu. Tapi orang perempuan lepas kahwin mula sibuk tanya. Mulut dia banyak terus. Abang, handphone ni kenapa yang lock ni pula ni? Pandai-pandai pula ni nak lock sekarang ni. Handphone dengan handphone masuk bilik air ni kenapa? Kenapa dengan masuk dalam bilik air dengan handphone ni? Dah mula tu. Dia tanya. Yang lelaki, adalah. Yang lelaki pendek je jawab ni. Nak sebut demikian. Nak kena jaga wanita yang taat pada suaminya. Tiap hari kalian minta maaf dengan suami kalian. Malam-malam nak tidur tu bisik telinga suami. Maafkan saya bang. Saya ni banyak dosa. Dosa paling banyak saya buat dengan abang lah. Dalam hidup ni, isteri ni, Rasulullah kata kalaulah ada orang yang aku boleh arahkan sujud di kaki manusia, aku akan arahkan setiap perempuan itu, isteri itu, sujud di kaki suami dia. Tapi tak boleh sujud. Tak boleh sujud. Nak sebutnya, kenapa Rasulullah sebut begitu? Kerana isteri itu seringkali melukakan hati seorang suami. Seringkali dia jadi demikian. Ada je yang kita kebetulan orang perempuan ni, anda sebut bukan sekadar mulut dia je. Emosi dia ni seringkali terganggu. Dia datang emosi tertentu kan. Bila datang masa uzur, misal contoh. Dia lain emosi dia. Bila dia lepas pada uzur, lain emosi dia. Allah jadikan demikian. Emosi ni, dia tunjuk dia dengan reaksi dia. Dia tunjuk dengan perilaku dia. Di waktu tersebut, suami ni nak kena imbang. Nak kena imbang. Yang tu yang dia melukakan banyak pihak. Yang melukakan banyak pihak dalam hidup ni. Yang oleh demikian, jaga taat pada suami, minta maaf tiap masa. Minta maaf bang. Kalian meninggal dunia, kalian jaga Allah dan juga Rasul, jaga hati suami, masuk syurga pintu mana kalian. Masuk syurga, terbuka pintu-pintu syurga tu. Suami sebut sepatah, saya reda terhadap isteri saya. Saya reda isteri saya ni, ya Allah masukkan dia dalam syurga Allah. Misalnya suami sebut macam tu, masuk syurga pintu mana dia nak. Besarnya nilai kehidupan kita dengan suami. Dan anak yang menyantuni kedua ibu bapa ni. Anak lelaki lah. Saya nak sebut. Anak lelaki ni tolonglah jaga mak dia, ayah dia, mak mertua, ayah mertua. Jaga sama-sama je. Dalam hidup dia. Dan dalam satu hadis yang lain sebut, mak saudara dia, sebelah ayah dia, sebelah ibu dia. Dalam satu hadis. Kerana al-khalah, Rasulullah sebut, al-khalah, mak saudara ni, setaraf dengan ibu kamu. Kerana kamu tak boleh kahwin dengan dia. Kamu tak boleh kahwin. Kata kebetulan, mak saudara kita ni tak kahwin. Dia sebut al-khalah, mak saudara je. Dia tak sebut al-khal. Tak sebut dengan, yang disebut dengan bapa saudara. Kerana bapa saudara ni lelaki. Dia sebut mak saudara. Mak saudara tak kahwin. Dia nak duduk dengan siapa? Dia nak tinggal dengan siapa? Tinggal dengan anak saudara. Jadi anak saudara ni kena jaga mak saudara sama dia jaga mak dia. Tu cara dalam Islam dia ajar demikian. Tapi zaman kita ni kan, kita mana aja anak-anak saudara jaga mak saudara.
zaman kita. Tapi Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, boleh cek dalam hadis Riyadhus Salihin. Dalam bab cerita tentang MUI, kita berbuat baik dan silaturrahim pada kedua ibu bapa kita ni sendiri. Santunilah ibu bapa kalian. Jangan kalian buat khianat. Ataupun kadang-kadang mak meninggal dunia, kita tak peduli dah pada ayah. Ayah pandai-pandailah orang lelaki. Orang lelaki lain sikit daripada orang perempuan. Mak kita. Tapi ayah ni biasa hati dengan kita. Tak masuk syurga juga kita. Ayah kita kan. Lepas pada ummuk, summa abu. Ibu kamu, summa abu. Kemudian ayah kamu. Sebut sampai tahap demikian. Jaga mak ayah kita ni. Jangan singgunglah hati mak ayah kita. Dan akan masuk syurga tanpa dihisap oleh Allah. Ni pun orang-orang yang masuk syurga tanpa dihisap oleh Allah. Kita sambung pada minggu yang akan datang nantilah. Nampak beria nak balik raya ni. Masing-masing semua ni. Jadi hari ni hari buat ketupat pula misalnya. Hari yang orang kalut nak. Jadi mudah-mudahan kita berhenti setakat inilah. Allah panjangkan lagi umur kita. Ada yang minta supaya doakan bapa. Mudah-mudahan bapa pada anak hamba Allah ini diberi kesembuhan daripada doa-doa kita insya-Allah. Kemudian sama juga doa untuk ayahanda lagi. Semua ayah-ayah kita lah kita doa semua di kalangan kita supaya ayah-ayah dan ibu-ibu yang berusia ni Allah jadikan kesihatan yang terusan untuk mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin khususan ila abuna wa ummina. Allahumma shfi marda Tahir bin Sahid. Allahumma shfi marda Abdul Rahim bin Zain. Allahumma shfi mardahuma. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.